Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Hakim bin Samsudin. Nombor kad matrik KTD 19100304. Saya dari Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Hari ini saya akan membawa tajuk perbincangan antara ikhtilaf ulama tentang wanita membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum wanita itu penuh dengan berbagai bentuk dan gaya tarikan yang perlu dicumburui, diawasi dan dijagai. Sama ada rupa parasnya, tingkah lakunya atau suaranya, sehingga suara bacaan Al-Qurannya. Ulama telah mengkategorikan bacaan Al-Quran oleh wanita itu kepada beberapa kategori. Kategori pertama, wanita yang membaca Al-Quran dengan suara yang perlahan untuk didengarnya sendiri. Bacaan begini tidak dipertikaikan oleh mana-mana ulama. Yang kedua, wanita yang membaca Al-Quran dengan suara yang agak nyaring tetapi tidak ada lelaki ajnabi yang mendengarnya. Bacaan begini juga tidak dipertikaikan oleh mana-mana ulama. Yang ketiga, wanita yang membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring yang mana mereka sendiri tidak mengetahui bahawa bacaannya didengar oleh laki-laki ajnabi. Hal ini juga tidak dipertikaikan. Yang keempat, wanita yang sengaja membaca Al-Quran untuk diperdengarkan kepada lelaki yang ajnabi, maka bacaannya begini adalah dipertikaikan oleh ulama. Apakah ianya diharuskan atau diharamkan? Pertikaian mereka nampaknya terletak di sekitar sejauh mana kefahaman mereka tentang suara itu sendiri, sama ada ianya aurat atau bukan aurat. Terdapat dua kelompok. Kelompok pertama, suara wanita adalah aurat, dan kelompok kedua, suara wanita bukan aurat. Kita ambil satu hujah daripada kelompok yang pertama. Kelompok ini terdiri dari ulama mazhab Hanafi dan kuncu-kuncunya. Di antara hujah-hujah mereka adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa", rawahu Ibnu Majah. Artinya, membaca tasbih itu untuk lelaki, manakala menepuk tangan pula untuk wanita. Sekarang kita pergi kepada kelompok yang kedua. Kelompok ini pula terdiri dari ulama bermazhab Syafi'i dan kuncu-kuncunya. Di antara hujah-hujah mereka adalah, yang pertama, Ummul Mukminat, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah sebagai perawi hadis. Tentunya mereka berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. Jika suara mereka dikira aurat, maka sudah tentu mereka tidak berani bersuara sebagai perawi hadis. Yang kedua, agama Islam membolehkan kaum wanita berkomunikasi dan bermuamalat dengan sesiapa sahaja, sama ada dengan kaum lelaki atau kaum wanita. Kesimpulan daripada hujah dua kelompok tersebut ialah, bagi hujah kelompok pertama nampaknya kurang jelas dan kurang memuaskan, dan demikian juga hujah yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut. Kerana hadis tersebut adalah khusus untuk membicarakan bagaimana seorang makmum wanita hendak memberitahu kesalahan imam dalam sembahyang. Yang kedua, manakala hujah-hujah kelompok yang kedua pula adalah lebih praktikal dan lebih meyakinkan, kerana berkomunikasi itu adalah amalan seharian Ummul Mukminat dan kaum wanita semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabi, zaman tabi'i, sehinggalah zaman kini. Amalan begini tidak pernah dipertikaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'i. Keadaan begini adalah menunjukkan bahawa suara wanita itu bukan aurat. Jika suara wanita itu bukan aurat, maka sahlah suara wanita itu boleh digunakan untuk membaca Al-Quran. Hanya perlu diawasi dan dijagai supaya
ianya tidak terjerumus ke dalam suasana yang boleh membawa berlakunya fitnah. Perkara begini menjadi serius kepada mana-mana masyarakat yang banyak bersifat dengan sifat-sifat cemburu, dan sebaliknya tidak menjadi serius kepada masyarakat yang kurang sifat cemburunya.